Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Taala kita sama-sama dapat melaksanakan solat zuhur berjemaah, sekaligus kita dapat duduk di dalam masjid ini untuk kita sama-sama niat i'tikaf dan sebagainya. Kita dapat meneruskan aktiviti kita dengan mendengar kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Masjid Haji Umar Soleh. Alhamdulillah. Kita bersyukur sekali lagi di mana Allah SWT telah memberikan peluang untuk kita dapat meneruskan kehidupan kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan melalui kita dapat bernafas, kita dapat melihat alam ini, kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat yang besar yang Allah jadikan. Jadi maka sebab itu jangan lupalah untuk kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah memberikan mendidik dan membesarkan kita, ini ibu bapa kita. Saya tu kalau nak cakap tentang wali ada di dalam rumah kita ini, itulah ibu bapa kita. Jadi bagi mereka yang punya ibu dan bapa, taatlah kepada mereka, taat dalam melakukan kebaikan, taat dalam segala perintah yang mereka lakukan tadi atas dasar kerana apa? Yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu maksudnya. Kalau sekiranya mungkin kalau ibu bapa kita tadi menyuruh melakukan perkara yang dilarang, kalau ibu bapa tadi menyuruh perkara yang melanggar perintah Allah, maka kita menolaknya dengan cara baik. Maka itulah tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Maka sebab itu daripada Sayyidina Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang pemuda datang meminta keizinan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan jihad bersama beliau. Lalu baginda bertanya kepadanya, apakah ibu bapamu masih hidup? Pemuda itu menjawab, benar ya Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, berbaktilah kepada keduanya, sesungguhnya itu adalah jihadmu. Kalau kita berbakti kepada ibu bapa, termasuklah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah penting dan besarnya ganjaran berbakti kepada kedua ibu bapa ataupun kepada orang tua, sama ada sama seperti kita berjihad di jalan Allah Taala. Kerana yang demikian itu adalah sebaik-baik khidmat. Lain lagi ibu bapanya yang dalam keadaan uzur, ibu bapanya dalam sedang sakit, itu lebih diutamakan lah. Walaupun tak sakit pun kita tetap kena berbuat baik, berbakti kepada mereka. Walaupun sibuk-sibuk kita pun tak boleh bertanya kabar melalui telefon, telegram dah tak ada je telefon, saya jangan sampaikan salam. Inilah salah satu bagaimana kita nak berbakti pada ibu dalam konteks hari inilah telefon. Tapi telefon pun macam dah biasa dengar je. Jadi kita kurang-kurangnya kita menjenguk mereka, mendatangi mereka. Bawalah kalau ada keluarga, bawalah anak-anak kita. Kerana apa? Anak-anak ini akan melihat perbuatan kita. Oh, bapa aku menziarah ibunya, menziarah bapanya. Kelak nanti kalau ibu bapa aku dah tua, aku akan menziarahi mereka. Inilah balasan yang mana akan dilaksanakan ataupun dibuat oleh orang-orang yang hidupnya dia berbakti kepada ibu bapa. Jadi maka dari itulah kita disuruh berbakti kepada mereka dalam keadaan kita ni berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Sebab itu barang siapa kata Rasulullah yang melakukan
kebaikan ataupun demikian adalah dia bersama para nabi dan syuhada dan soleh, kecuali anak yang derhaka kepada ibu bapa. Jadi inilah salah satu daripada ganjaran kebaikan tadi. Pernah seorang anak tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah pendapatmu jika aku solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan haji ke Baitullah, adakah ganjaran padaku?" Rasulullah akan tadi apa? Bagaimana barang siapa yang melakukan demikian, yang tadi sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, dan dia akan bersama para nabi dan rasul, kecuali anak yang derhaka kepada ibu dan bapanya. Walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan tadi, tapi dia tidak taat kepada ibu bapa, maka orang ini tidak bersama para nabi dan syuhada as-salihin. Jadi pentingnya kita berbakti kepada ibu bapa tadi. Kenapa? Kerana itulah tanggungjawab kita bila kita berbakti kepada ibu bapa tadi. Baik. Pernah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu dosa-dosa yang paling besar? Ada dosa-dosa yang besar. Yang pertama sekali, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah apa? Durhaka kepada kedua ibu bapa. Wa uququl walidaini, berdurhaka kepada ibu bapa. Ini termasuk dosa-dosa besar. Sebab itulah Allah Taala telah apa? Mengikat hubungan di antara berbuat durhaka kepada ibu bapa tadi dengan berbuat syirik kepada Allah. Dosa yang sama besarnya. Jadi kalau ada ibu bapa, kita selagi kita ada peluang minta maaf. Jangan sampai dia dah tak ada baru kita mula nak apa? Minta maaf kepada ibu bapa. Kecuali nanti di sanalah akan dipertemukan. Jadi bila seorang tadi sudah meninggal dunia, terputus segala amal solehnya tadi. Malahan ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Sedangkan syurga tu boleh dicium, boleh dibau sejauh, ada ulama mengatakan 500 tahun. Masya-Allah perjalanan. Tapi orang ini jangan kata nak bau, masuk pun tak dapat. Disebabkan apa? Aku wala mannana. Maknanya orang-orang yang durhaka kepada kedua ibu bapa, kepada kedua orang tuanya, inilah orang-orang yang tidak akan masuk surga. Dan juga termasuklah wala mannanun, maknanya apa? Mereka yang suka menunjuk-nunjuk pemberiannya, yang suka menunjuk-nunjukkan pemberiannya. Kalau ada apa, tengok ni, aku punya kereta Lamborghini, wah, Ferrari, apa lagi, Porsche. Nak tunjuk lah. Kalau dia ada, dia tak tunjuk, dia cuma bawa saja. Itu kata orang yang suka menunjuk pemberian. Dan orang yang apa, kata Rasulullah SAW, orang yang kecanduan ataupun yang suka minum arak atau khamar, dia tak nak bertaubat, terus menerus dalam minum arak, ini orang ini tidak akan masuk syurga. Begitu besar sekali dosa-dosa yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat untuk tidak melakukannya. Jadi yang disebut sebagai dosa besar tadi, selain daripada syirik, dan juga mereka ini yang apa, durhaka kepada ibu bapa. Rasulullah pernah mengingatkan, setiap dosa yang dilakukan seorang akan ditangguhkan balasannya hingga pada hari kiamat, kecuali dosa kepada orang tuanya. Dia tak tunggu sampai hari kiamat. Tempat dunia juga
orang ini akan dikenakan siksaan sebelum dia meninggal dunia. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menyegerakan balasannya terhadap pelakunya yang menderhaka kepada ibu bapa. Jadi menurut seorang alim ulama Qabul Ahbar, ia berkata, sesungguhnya Allah SWT akan menyegerakan balasan azabnya ke atas mereka yang berderhaka kepada kedua orang tuanya, dan Allah SWT akan menambahkan umur. Ini dia, Allah SWT akan menambahkan umur mereka yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi kalau umur kita panjang tu, salah satunya adalah kerana anak itu berbakti kepada orang tua. Ini salah satu melalui apa? Khidmat dan juga apa, dari sudut tenaganya, dari sudut apa, sama ada melalui tenaganya ataupun hartanya. Itu dia katakan apa? Jadi kemudian Qabul Ahbar, seorang ulama ini berkata, pernah ditanya tentang anak yang durhaka. Dia pernah ditanya terhadap kedua orang tuanya yang apa? Beliau menjawab, jika keduanya bersumpah dan buat suatu kebajikan, tetapi anak-anaknya tidak mahu menolongnya, ataupun keduanya telah menyuruh melakukan suatu kebaikan tapi tidak dihiraukannya, maka keduanya minta sesuatunya tapi tidak dipenuhi permintaannya, ia telah melakukan satu durhaka. Itu juga termasuk durhaka. Contohnya lah, ibu bapa kita ni nak pergi apa, membuat haji, tapi tak ada anak-anaknya yang bantunya. Dia sendiri tak mampu untuk perginya. Kalau tak mampu tu wajib. Tapi kerana anak-anaknya sebenarnya ada kemampuan untuk menghajikan dia, bukan menghajikan, maksudnya memberi wang untuk dia mengerjakan haji, itu satu keperluan yang sebenarnya boleh dilakukan. Kalau anak-anaknya tidak membantu dalam perkara kebajikan, anak itu disebut sebagai anak derhaka. Ini menurut Qabul Ahbar radhiyallahu anhu. Jadi pentingnya kita untuk terus berbakti kepada ibu bapa tadi. Dan Ibnu Abbas juga pernah bertanya, pernah ditanya, siapakah mereka yang disebut sebagai Asbabul A'raf. Asbabul A'raf ini adalah, beliau menjawab, Asbabul A'raf itu ialah mereka yang ditahan di suatu tempat yang letaknya di antara syurga dan neraka. Ini tu. Dinamakan A'raf tadi. A'raf ni adalah kerana apa? Tempatnya begitu tinggi sekali, cukup tinggi. Dan dari atasnya dia dapat melihat syurga dan neraka. Dan di situlah pula ada terdapat pokok-pokok dan buah-buahan untuk dimakan, dan anak-anak sungai itu diminum airnya. Pada suatu hari mereka keluar dari rumah kerana hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak berjihad ni, membela agama, tetapi mereka tidak meminta kebenaran daripada kedua ibu bapanya. Sedangkan nak keluar tu, nak cari apa, nak berperang tadi, kerana nak menegakkan agama Allah tu tadi, itu pun salah satu jalan yang diredai oleh Allah. Tapi kerana tidak meminta izin kepada kedua orang tuanya, maka apa, mereka telah terbunuh dalam mati syahid. Dia khabarkan mereka tak minta izin, tapi dalam peperangan tadi mereka telah mati syahid. Dan saat ketika disebabkan kerana demikian, Allah Ta'ala menahannya masuk ke dalam syurga dan menempatkan di Bukit Al-A'raf tadi. Jadi antara syurga dan neraka lah tempatnya. Setiap hari mereka melihat penghuni syurga dan melihat ahli neraka. Mereka tinggal di Araf itu hingga hari kiamat, dan Allah akan mengadili mereka. Ini disebabkan kerana mereka tidak mendapat kerestuan ibu dan bapa. Sebab itu saya mengatakan wali yang paling besar adalah ibu bapa kita. Jadi apa-apa pun, tapi kalau kita dalam rumah tangga, itu keputusan kita lah.
Namun kalau kita mendapatkan kerestuan, kita mendapatkan apa, keredaan ibu bapa, itu lebih bagus. Mak saya ni nak apa, nak kahwin lagi, mak tak setuju. Lebih jangan Bukan apa, kadang-kadang kemampuan tu ada, tapi kerana mungkin ibu bapa tu lihat kalau yang satu ni lebih bagus, takut nanti tak ada sifat adil lah. Kita, yang penting kita dapat kerestuan dan keredaan ibu bapa tadi. Kerana kerestuan dan keredaan ibu bapa tadi adalah menunjukkan Allah juga restu kepada kita, suka kepada kita kerana keredaan ibu bapa tadi. Inilah salah satu daripada perkara yang perlu kita laksanakan, insya-Allah, untuk mencapai dan mendapat redha Allah. Dapatkanlah redha ibu bapa dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.